Astagfirullah. Subhanallah. 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 Ya. Subhanallah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayh. Amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni. Allah pilih kita semua untuk duduk di dalam raudhah min riyadil jannah. Setiap kali kita duduk dalam majlis ilmu, barang perlu diingat ianya duduk dalam taman syurga. Taman syurga yang direbut-rebutkan orang di Madinah Al-Munawwarah. Yang mana kalau nak masuk di raudhah di Masjidin Nabawi kena bayar tiket dulu lah. Ikut pakej lah. Ada yang ambil 7,000, ada yang ambil 8,000. Itu pun sekarang kalau siapa ambil pakai visa turis, setahun hanya sekali saja boleh masuk. Ambil visa umrah, tu boleh setiap kali pergi. Tapi visa umrah mahal lah. Jadi nak masuk susah. Kenapa berebut-rebut nak masuk di sana? Sebab raudhah syurga. Dan Nabi tahu tempat di sana akan penuh. Tapi Nabi pun bagi tahu juga kalau jumpa juga raudhah, maka singgahlah, nikmatilah di dalamnya. Sahabat tanya, ada lagi ya Rasul? Ada. Majlis zikrullah sebagaimana malam. Dan dia tidak ada pada setiap waktu, melainkan hanya pada waktunya ada majlis ilmu. Cuma bezanya di sini, di sana berebut-rebut nak masuk. Kalau di sini berebut-rebut nak keluar. Itulah. Rugilah. Jadi ambillah peluang ni mas sekalian, iktikaf niat duduk dalam taman syurga ni, tak ada polis halau. Kalau di Masjidin Nabawi tu duduk kejap dia kena halau. Kena solat. Ini kita boleh duduk relax lagi. Sana kena solat. Angkat tangan doa kena halau. Berebut tu masuk. Kena pakai nusuk. Sekarang ni tadi setahun sekali. Jadi kalau ada hari-hari ni mas sekalian, Maghrib Isyak, beruntunglah. Terpilihlah. Bagaimana nak masuk syurga terpilih?
Begitu juga masuk majlis ilmu. Dunia gambaran kita di sana. Kalau di dunia, kalau selalu pilih kita duduk majlis ilmu tanpa memilih-milih lah. Kita tahu tu majlis ilmu, dan di masjid karya kita imarahkan dia dengan majlis ilmu. Kalau Allah ringankan kaki kita sampai, makanya dia adalah insan yang terpilih. Dan Allah mudahkan dia. Tanda Allah nak rahmati seseorang itu. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tanda Allah nak rahmati seseorang itu, Allah permudahkan dia untuk jalan ke syurga melalui amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Mengimarahkan majlis ilmu, mengimarahkan masjid. Alhamdulillah. Apatah lagi majlis ilmu yang di dalamnya membincangkan tentang usul ataupun asas kepada agama, usuluddin. Tak ada yang ini, maka runtuh agama, asas. Ibarat solat tiang, imanuddin. Maka yang kita nak bincang, kalau perbahasan tentang usuluddin, tiang itu tertegak mesti ada tapak, ada foundation. Sebagai contoh lantai. Tak ada lantai, tak ada tiang. Apakah lantai, foundation bagi agama? Tauhid. Tak ada lantai, tiang tak ada, bumbung tak ada, apa pun tak ada. Sekurang-kurang kalau ada lantai, bolehlah buat kemah ke, buat macam-macam apa binaan yang sesuai lah. Tapi kalau lantai tak ada, apa pun tak ada kat atas. Itulah tamsilan kepada perbahasan usuluddin. Iaitu perbincangan tauhid. Ini perbincangan yang sangat dituntut. Wajibal wajib. Malah kita tidak cukup hanya mengetahui tentang iman, tetapi nak meyakini, nak merasai, nak memahami sehingga timbul rasa cinta. Maka mestilah dengan jalan mengenali. Kenal itu bukan sekadar kita hanya berkata-kata, tapi kenal itu mestilah datang dengan hati yang bersungguh-sungguh nak mengenalinya dengan jalan ilmu. Jadi jemaah sekalian, menyambung perbahasan kita di tangan saya ni dan tuan-tuan jemaah sekalian yang ada, yakni berpandukan kepada kitab karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan, sifat 20. Biasa dengar sifat 20? Biasa dah. Tapi di tangan tuan-tuan ni, perbezaan perbahasan di tangan tuan-tuan dan di tangan kita malam ini adalah sejarah dan kupasan pendekatan akidah bersandarkan kepada kitab induk kepada seluruh perbahasan sifat 20 atau akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, iaitu Ummul Barahin. Dan kita kajinya sejarah dan kupasan pendekatan akidah yang dikarang oleh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan. Beliau adalah guru saya dan masih ada, dan beliau ada pensyarah kanan di USAS, Universiti Sultan Al-Ansyah, Ketua Jabatan Usuluddin. Dan kita telah pun, dan kitab ni alhamdulillah beliau izinkan untuk mengajarnya, dapat perkenan beliau lah, dan dengan pemantauan beliau perhatikanlah saya mengajar, bukan lepas gitu lah. Dan kita pun dah bermula lama lah, dah masuk sigi, dah masuk ke 132 muka surat. Malam ni kalau di sini baru kita nak membincangkan kata penulis, qala musannif. Dan kata beliau, mana-mana yang dah khatam pengajian ini, termasuk batch yang pertama ni, dan beliau berbesar hati untuk menganugerahkan sijil penghargaan. Jadi mana-mana jemaah yang datang malam ni yang konsisten, yang boleh dapatkan kitab ni tuan-tuan, bagi saya kalau saya nak tak keberatan lah saya wajibkan macam gitulah. Sebab nak wariskan pada anak cucu lah. Dan ianya akan dapat sijil penganugerahan. Ini satu usaha untuk kita rapatkan jabatan pihak universiti dengan masyarakat. Saya jadi perantara sajalah. Jadi mana-mana yang habis pengajian kitab ni, yang di tangan kita ni, ini edisi yang pertama ni, dia tak ada atas. Ni dah edisi kedua patutnya. Saya publisher ni dia keluarkan edisi yang lama, tapi tak apa, bahan masih sama. Dan insya-Allah kita sedang menunggu untuk edisi yang ketiga lah. Cetakan edisi yang ketiga. Bagi saya ni sedikitlah latar belakang. Saya mencari memahami tentang tauhid mas sekalian. Tauhid ni bukan satu perkara yang kita tahu dan kita baca dalam buku semata-mata. Ianya adalah lahir dari hati, macam saya bincang tadi.
Memohon agar Allah pertemukan. Dan kita nak ilmu, maka Allah pertemukan guru. Pertama niat nak ilmu dulu. Belum tentu jumpa guru dapat ilmu. Belum tentu jemaah sekalian. Tapi kalau ilmu, insya-Allah Allah jumpakan guru. Kita nak memahami tentang akidah. Sifat 20 terutamanya. Maka akhirnya Allah pertemukan dengan guru Tuan Guru Dr. ni Muhammad Syukri Nikwan ni yang betul-betul mengkaji sifat 20. Sejarah daripada asal usul ni mas sekalian. Kalau tengok mutaakhir ini ada beberapa golongan yang cuba memberikan tanggapan negatif, mengatakan bahawa apa nak jawab kalau orang kata buang masa mengaji sifat 20? Apa nak jawab? Ada serangan-serangan begitu. Apa nak jawab kalau orang kata Allah ni bukan ada 20 sifat saja? Kenapa nak hadkan? Sedangkan pengajian sifat 20 ni masyhur di Nusantara Mas kan? Dan bukan Nusantara saja. Abad ke-9 lahirnya Al-Imam Musanusi rahimahullah ta'ala pengasas kepada susunan sifat 20. Nampak? Tanda Allah nak bagi kebaikan pada seseorang. Apa kata Nabi SAW? Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Kita dah tahu dah sifat 20. Pejam mata boleh nyanyi tuan-tuan. Pejam mata kita. Tapi nak memahamkan sifat 20, Allah pilih. Sebab ia membawa kita kepada Allah. Kaedah. Dan apabila kita dah tahu dan kita nak memahami, masa Allah nak bagi kebaikan tu. Dan kita faham pula bukan sekadar kupasan ataupun syarahan pada matan. Ya ini perbahasan syarahan itu. Tapi kita tambah pula kalau ditanya asal usul sifat 20 bila? Bau kemah tuan-tuan. Barulah kita tak jadi taklid ikut-ikut. Apatah lagi ilmu tauhid, dia bukan taklid. Tauhid tak boleh taklid. Tauhid kena ada kepahaman dari kita. Dia ada dua, ada aliran akidah, perbahasan akidah ni kalau lihat. Yang Al-Sunnah wal Jamaah mengikut aliran Asy'ariyah di Nusantara utamanya menggunakan pendekatan sifat 20 ini dibahaskan. Dan satu lagi pendekatan yang ditolak oleh Al-Sunnah wal Jamaah itu nanti kita akan masuk perbincangan adalah Tauhid 3. Tauhid 3 yang dipopularkan oleh Ibn Taymiyah. Apa dia? Uluhiyah, Rububiyah, Asma' wa Sifat. Kalau kita akan dengar dua pendekatan ini. Yang satu golongan, yang menentang, yang tak setuju dengan sifat 20, dia akan memberikan komennya tentang Tauhid 3. Dia kata Tauhid ni mesti dibelajar dengan 3 kaedah tadi. Walhal Sunnah wal Jamaah tidak membuat pendekatan itu. Jadi di sini malam ni insya-Allah kita mulakan, dan kita pun dah mulakan sebelum ini. Malam ni kita nak teruskan perbahasan ini yang kita akan mulakan dalam perbahasan sejarah sifat 20 ini dan pendekatan akidah insya-Allah. Dan perbincangan ni saya boleh katakan, saya tak nak kata susah, berat, sebab agama ini tidak beban. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua jemaah sekalian, jangan ambil mudah. Tolong kita letakkan nilai ilmu ni satu benda yang paling tinggi. Jangan buat agama ni sambil-sambil. Dan memang perbahasan ni susah pun. Saya cakap balik susah. Tapi masanya untuk kita buat serius. Saya ambil ilmu ni, saya kena berulang alik 3 jam, sejam setengah, 3 jam. Saya ride pergi, jumpa guru saya, mengajar balik. Susah lah. Tapi bukan sebab nak kerja ke sebab apa, sebab saya nak ilmu. Dan ilmu ni akan diukur dengan kesusahan. Lagi susah kita bagi perhatian pada dia, lagi mahal dia akan datang pada kita. Yakni kefahaman. Lagi mudah-mudah kita buat dengan dia pun mudah-mudah dengan kita lah. Ilmu pilih Tuhan. Jadi itu peringatan lah untuk diri saya dan semua. Apa-apa ilmu lah. Terutama apa berkaitan dengan Tauhid. Kalau cerita buat Tauhid tentang Allah, kita kena letakkan satu sifat yang serius. Sebab tentang Allah. Dia bukannya tentang selain Allah. Ni pencipta, Rabbus samawati wal ardh. Yang mencipta kita alam jagat raya. Jadi kita berikan perhatian yang sangat tinggi, ketumpuan yang sangat tinggi. Kerana Allah sedang memati. How serius kita untuk kenal dia. Tu ayat dia. Allah tengok kita, how serius Allah nak tengok kita untuk mengenal dia. Sebab tu kalau tengok dalam kitab ini, tengok pada kulit depan itu,
Tuan Guru letakkan kata-kata di bawah itu, mengenalinya dengan maksud mencintai, lebih mendatangkan nikmat keimanan yang hakiki. Mengenalinya. Buku ni tuan-tuan, mana yang tak ada tu, masjid ada 15. Jadi saya sarankan belilah kat Shopee RM20. Banyak lagi ni. Saya sarankan semua beli, bagi kat anak-anak. Bagi kat saudara mara, bagi. Saya yakin tauhid ni penting. Semua kena tahu. Jadi bagi. Belikan, hadiahkan buku ni. Jadi kalau tengok kat muka depan tu, kulit depan, mengenalinya dengan maksud mencintai. Ni tahap nak kita cinta. Bila cinta jemaah sekalian, kita sanggup buat apa saja untuk Allah. Kita bimbang, ni kita berkira-kira dengan Allah. Sebab cinta tu tak berapa nak ada. Allah. Kita bimbang lah. Mudah-mudahan tidak begitulah. Apatah lagi kalau cinta ni kita nak utamakan dia. Sebagai contoh solat. Rasa macam mana nak utamakan solat? Mudah. Mudah ni maksudnya timbulkan rasa cinta kepada dia. Maka kita akan utamakan dia melalui segala-galanya. Khalas. Macam kita kalau dah sayang satu benda lah. Yang lain semua kemudian. Jadi kalau cinta dah kepada Allah itu yang utama, maka apakah ciri untuk kita jumpa Allah? Solat. Kalau tak ada apa hal yang menghalang dari segi syar'iyah, syarak, maka kita tak akan mudah-mudah untuk melambat-lambatkan. Dan kita akan berusaha untuk solat di rumahnya. Rumah Allah. Datang rumah lah. Macam itulah ibaratnya. Jadi, tauhid ni sampai timbul rasa cinta. Belajar tauhid, sampai bila nak belajar? Sampai cinta Allah. Cinta ni macam mana kupasan? Kita akan mendahulukan dia melebihi segala-galanya. Macam mana cara nak dahulukan dia? Kita cerita bersyariat yang paling mudah. Kita sanggup dahulukan solat melebihi yang lain. So, solat, kalau tempat, kita sanggup mendahulukan masjid kepada tempat lain. Masjid ni di hati. Di hati, terutama ar-rijal. Tak payah buat program macam-macam. Tak apa sebenarnya. Hidupkan hati dengan mengenal Allah, datanglah di masjid. Sebab dia nak cinta. Datang rumah. Kalau nak minang, nak merisik anak orang, datang rumah. Mana ada pergi pasar, pergi kedai, nak jumpa, nak merisik anak orang, jumpa dekat pasar. Jumpa kat hotel, mana ada, jumpa kat rumah. Nak minang anak aku, datang rumah aku. Itu syariat. Jadi orang yang selalu datang rumah Allah ni mudah-mudahan tanda cinta Allah. Tapi kena fahamlah, jangan tanda dah masa dah. Orang kata apa, saya ni dah banyak masa terluang dah Ustaz, bolehlah datang masjid. Jangan begitu. Kita jangan kaitkan dengan hal-hal dunia ni, kita kaitkan terus dengan cinta Allah. Datang masjid ni sebab cinta Allah, ataupun datang masjid sebab ada Allah. Nanti kalau masuk bab perbahasan al-wujud. Ada Allah. Macam kita datang rumah mak kita. Sebab apa balik kampung? Sebab mak ada. Bila mak ayah dah tak ada, dah tak balik. Sebab apa? Mak ayah dah meninggal. Betul tu? Sebab apa datang masjid? Sebab ada Allah. Dan Allah tu sifatnya kekal ada. Jadi cara kita nak terjemahkan ada itu datang masjid. Datang masjid bukan sebab ada masa, bukan sebab ada program, bukan sebab ada makan, bukan sebab ada ustaz best-best, bukan sebab ada apa, sebab ada Allah. Inilah tauhid. Ni kata nak mengenalinya ni dengan maksud mencintainya. Mudah-mudahan kita datang masjid rasa berbunga-bunga hati, sonok datang. Sebab apa? Cinta Allah. Bukan sebab lain. Baik jemaah sekalian. Maka kalau kita lihat pada kata-kata penulis qalam musannif musnad 6 tu, pada perjumpaan yang lepas, tahun lepas, saya dah sentuh pada muqaddimah akidah adalah tumpuan utama wahyu. Kita terus masuk pada qalam musannif, kata-kata penulis. Dan malam ni kita sambung kepada akidah adalah kunci kebahagiaan, perenggan yang kedua. Baik. Akidah adalah kunci kebahagiaan seseorang hamba Allah SWT di dunia dan akhirat. Tanpa akidah yang benar, tepat dan jelas, segala amalan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Di sini ada 3 kata kunci. Benar, tepat dan jelas. 3 kata kunci yang digaris pandukan oleh
Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri. Qala musannif, kata Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan. Kini umat Islam terdedah kepada pelbagai cabaran, pahaman, luaran dan dalaman yang menguji akidah mereka. Umat Islam perlu menjernihkan kembali akidah, keimanan daripada segala kekeliruan dengan mengenali Allah SWT. Mutaakhir ini jemaah sekalian, dengan pelbagai pahaman yang ada, Islam liberal lah, sekularisme lah, pluralisme lah, macam-macam ajaran sesat ada keluar, milah Abraham lah, ayah pin lah, macam-macam, hadi minallah, macam-macam sekalian. Yang gabungan ke semua tu dipanggil agnostik. Ini perbahasan isu-isu akidah kontemporari. Mengkaji tentang permasalahan akidah. Bermula dengan kefahaman. Ada satu fahaman ni dipanggil agnostik. A-G-N-O-S-T-I-K. Dia gabungkan semua. Islam liberal pun dia, pluralisme pun dia. Plural ni apa? Menyamakan. Sama agama ni semua yang lain sama. Sekular pisahkan. Pisahkan. Masjid lain. Kat luar sehari jadi dunia dah. Dalam masjid ni jadi akhirat. Keluar sehari jadi dunia. Dipisahkan. Sekularisme. Dia gabung semua tu. Dan sekali je etis. Langsung tak bertuhan. Jadi zaman sekarang ni zaman yang ni belum lagi tentang serangan-serangan Syiah. Serangan-serangan Jahmiyah, Ahbas, ni nama-nama Khawarij, Mu'tazilah, banyak ni. Kalau kita nak tengok serangan-serangan ni, dan dia takkan claim depa dia dengan nama itu, tapi dia akan pergi masuk kepada kekeliruan pahaman. Itu kena faham. Dah? Allahumma salli ala sayyidina khair. Jadi Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri terpanggil untuk menulis, penulis terpanggil untuk bersama-sama membantu tulang berkongsi segala ilmu dan pengalaman yang ada bagi membantu masyarakat awam memahami konsep akidah sifat 20. Kita berpegang kepada aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah yang menggunakan pendekatan kaedah. Kita nak memahami satu perkara, dia ada kaedah dia. Dia tidak ada terus-terus faham macam itu. Dia ada kaedah. Maka kaedah untuk kita faham mengenali tentang Allah itu, pendekatan yang digunakan oleh Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu adalah sifat 20. Yakni pendekatan yang berpandukan Al-Quran, Sunnah dan pandangan para ulama yang muktabar dengan lebih mesra menerusi buku sejarah dan kupasan pendekatan akidah. Dalam kitab ini jemaah sekalian, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nik Wan rahimahullah ta'ala, beliau menggabungkan perbahasan-perbahasan. Yang ini kelebihan kita gabung malam ni dan seterusnya. Pengajian ini menggabungkan karya-karya akidah. Karya-karya akidah yang muktabar. Contoh Imam Abu Hanifah. Nanti akan ada perbahasan Fiqhul Akbar. Kitab yang lama, yang tua, kitab tua. Kitab Abu Mansur Al-Maturidi At-Tamhid, At-Tauhid, At-Tamhid. Ni kitab karya besar lah ni. Kitab-kitab maqalah Islamiyah ni nama. Dan kita mungkin tak sempat nak baca menghadap satu-satu. Dan kita kalau boleh baca pun, mungkin kita akan talaki beberapa chapter lah. Sebab satu-satu kitab tu 600 muka surat, 800 muka surat. Bahasa Arab pula tu, Arab pula bahasa yang lama. Namun dengan adanya kupasan begini memudahkan kita lah. Jadi ada ulama sebagai contoh Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri bagi masa, bagi ruang buat kajian. Jadi kita ambil manfaat daripada apa yang telah dihasilkan ini. Dan karya ini, yang di kitab ini sesuai dimiliki oleh setiap individu bergelar Muslim, khususnya masyarakat awam yang masih kurang memahami akidah secara tepat dan jelas. Ini penting. Kalau kita boleh syarah sifat 20 dan sejarah dengan hujung jari dia tuan-tuan, maka tak payah baca kitab ni lah, boleh tutup lah. Sadaqallahul azim. Tapi kalau rasa bila agaknya nak tahu juga bila start, bila kata sifat 20 ada,
Sebab akan ada perbahasan mengatakan zaman Nabi tak ada, salaf tak pakai sifat 20. Dia punya alasan salaf, satu golongan yang menggelarkan dirinya untuk mengikut pendekatan salaf. Salaf ni apa? Salafus soleh 300 hijrah ke 500 hijrah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Itu salaf. Golongan ni dinamakan salafiyah. Tapi dalam pendekatan mereka tetap menggunakan kaedah. Mereka wujudkan kaedah juga. Bila kita baca balik, mereka mengatakan sifat 20 ini adalah satu rekaan. Dan ianya orang kata apa, bukan genuine. Tapi pada masa sama mereka pun ada wujud kaedah juga. Itulah tauhid 3 tadi. Nampak? Jadi kalau kita masih ada sama-sama dengan itu, maka kita kena fahami pengajian ini. Sebab pengajian ini cukup halus dalam membincangkan sejarah dia. Sejarah inilah yang akan menguatkan kita asal usul perbahasan. Sedaplah kita lagi yakinlah kita nak mempelajarinya. Baik. Dalam perbahasan ini untuk memahamkan kepada kita semua, yang pertama memberi tumpuan sepenuh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, menerangkan sejarah perbincangan tentang sifat-sifat Allah SWT. Sejarah perbahasan sifat ni. Dia ada sejarah dia jemaah sekalian. Kerana golongan Mu'tazilah golongan yang menentang perbahasan sifat Allah. Bermula zaman 200 hijrah lagi dah, lama dah, zaman Imam Abu Hanifah. Dah ada penentangan kepada perbahasan sifat Allah. Dia kata Allah tak ada sifat, Al-Quran bukan kalam Allah, Al-Quran makhluk. Jadi kita nak kaji, ada tak perbahasan sifat Allah? Sebab dalam perbahasan sifat wujud, idam, baqa ni akan ada tentang nama-nama sifat-sifat Allah nanti. Ada setengah pihak mengatakan sifat itu yang diwujudkan dalam sifat 20 ni tambahan rekaan. Walhal sifat yang dibincangkan sudah ada pada zaman salaf. Sudah ada. Itu kita nak fahamlah. Dan juga kemunculan dan perkembangan perbahasan sifat 20. Mungkin kita duk faham sifat 20. Ini siapa yang asaskan? Adakah sifat 20 ni satu perkara baru? Ataupun susunan 20 itu yang baru? Tuan-tuan boleh faham? Sifat 20 ni apa yang dibincangkan dalam sifat 20 itu? Susunan sifat 20 itu adalah kaedah. Jadi dalam kitab ni kita belajar nanti. Antaranya yang kita faham nanti, rupanya susunan itu dipanggil kaedah formalistik. Siapa yang tulis susunan ini? Inilah Ummul Barahin, Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala. Beliau menginisiatifkan untuk menyusun balik sifat. Bukan buat baru pun. Ini kena faham. Sebab ada perbahasan mengatakan sifat yang ditambah, direka, kemudian terhad. Padahal Al-Imam Al-Sanusi rahimahullah ta'ala tidak menghadkan perbahasan sifat Allah tu kepada 20 sifat. Tidak. Nanti kita akan baca nanti pada bahagian kedua. Buku ni ada 2 bahagian. Bahagian pertama sejarah, bahagian kedua baru masuk matan. Syarah Barahin. Barahin, kita akan bincangkan syarah dia. Kemudian dalam syarah, dia ada matan asal. Disyarahkan oleh penulis sendiri, iaitu Imam Al-Sanusi, dipanggil matan syarah Imam Sanusi. Syarah ni maknanya matan asal dikupas oleh penulis. Nanti ada perbahasan daripada syarah Imam Sanusi, ada yang kupas pula dipanggil syarah hasyiah. Hasyiah ni kupasan syarah. Ada banyak ni hasilan pada Barahin ni. Tuan-tuan akan nampak bahawasanya, dan beruntunglah kita jemaah sekalian, kita sedang mempelajari induk kepada perkembangan kitab-kitab tauhid, terutama di alam Melayu, Bidayah wal Hidayah. Contoh kitab yang lama 130 tahun, rupanya ada berasal induk daripada Barahin. Dan hampir ke semua kitab yang perbincangan sifat 20 induknya adalah Barahin. Nanti kita akan bincang nama-nama kitab.
yang telah digaris pandukan oleh Tuan Guru sini. Jadi sini ada peluang untuk kita memahami. Baik. Yang ketiga, menerangkan 41 sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah SWT secara tafsili atau huraian perinci. Ini huraian perinci. Berasaskan Al-Quran, hadis dan penjelasan para ulama akidah tersebut, tafsir pilihan sepanjang zaman. Dalam karya ini, Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan rahimahullah ta'ala alaih membawakan perbahasan pada Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama. Ini kelebihan ni. Sebab terhasil perbahasan kitab ini daripada, kalau ikut subjeknya adalah kajian karya-karya akidah. Kajian karya-karya akidah. Biasa kita ngaji terus kepada kitab, kita terus syarah lah. Ini dah kita buat kajian kitab apa yang wujud dalam perbahasan akidah yang besar-besar. Buat kajian. Sebab tu Tuan Guru sendiri mengkaji sifat 20 ni. Ni kelebihan lah. Dan bersyukur Allah izinkan ilmu ni sampai kat kita. Ini satu anugerah yang besar. Dan yang keempat, merungkai isu-isu yang mencabar akidah sifat 20. Seperti akidah tauhid 3, anjuran golongan salafiyah. Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan tidak letakkan gelaran kepada satu golongan yang biasa kita sebut lah. Kan? Yang paling mudah kita faham Wahabi lah. Beliau mengenakan golongan ni salafiyah. Merujuk kepada golongan yang cuba untuk mendekati perbahasan salaf tetapi dengan kaedah sekarang bagi salafiyah. Dia ni gunakan tauhid 3. Ini akan ada isu ini. Ada 4 perkara yang dibincangkan. Dan akhir kata beliau, mudah-mudahan buku ini, kitab ini mampu memberi kefahaman dan penjelasan yang bermanfaat dalam meleraikan segala kemuskilan tentang akidah para pembaca, sekaligus menjadi panduan untuk mengenal Allah SWT dengan segala sifat serta keagungannya, insya-Allah. Ini matlamat. Kita nak mudah-mudahan jemaah sekalian, akhir daripada khatam kitab pengajian ini, apa misinya? Pertama, kita mampu meleraikan kemuskilan. Ingat lagi waktu saya belajar dengan beliau, ni subjek SEM1 saya ni subjek master ni tuan sekalian. Yang di tangan ni tesis beliau ni doktorate. InsyaAllah. Dah, okay, baik. Bagi lalu azan. Bismillah. Alhamdulillah. Allah. Allah.
لا حول لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم ربنا والصلاة والسلام والله سبحانه إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit sebelum kita buat kesimpulan. Baik. Maka misi kepada perbahasan kita ini adalah untuk meleraikan kemuskilan tentang akidah sekaligus menjadi panduan kita untuk mengenal Allah SWT. Mudah-mudahan dengan mengamalkan dipati kitab ini kita sama-sama dapat ganjaran pahala pada Allah SWT dan ditempatkan di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah rahmati seluruh keturunan Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri Ni'wan, seluruh keturunannya yang mana memberikan jasa besar dalam penghasilan karya ini, dan Allah tempatkan beliau dan seluruh ahli keluarganya di kalangan orang yang saleh dan salihah dan dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada semua yang menelusuri perbahasan dan kajian perbahasan kitab sifat 20 sejarah dan perbahasan pendekatan akidah ini. Semoga Allah rahmati kita semua insya-Allah. Baik jemaah sekalian, sebelum kita teruskan kepada perbahasan yang kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang, kita pergi kepada pendahuluan sikit. Kita akan masuk kepada pendahuluan pada muka surat 10. Pada perbahasan yang akan datang, kita akan terus pada perbahasan pendahuluan insya-Allah. Yang mana pada pendahuluan ini Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri memulakan dengan perbahasan tentang sejak alam roh lagi. Kita akan bahaskan. Iaitu penyaksian, mengaku dan bersaksi terhadap ketuhanan Allah SWT sebaik saja roh-roh keturunan anak-anak Nabi Adam AS dikeluarkan dari sulbi mereka. Sebelum dihantar ke alam dunia sebagai seorang manusia yang memiliki roh dan jasad, peristiwa ini direkodkan di dalam kitab Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf 172, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu supaya di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya
kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Surah Al-A'raf 172. Jadi dimulakan perbahasan pendahuluan dengan janji yang telah kita pernah meterai suatu ketika dahulu, mas sekalian. Berat juga ni perbahasannya kan. Berat ni maksudnya buka balik janji kita dulu apa dengan Allah. Inilah dia janji 172. Hidup di alam dunia ni kenal Tuhan tidak? Di alam roh kenal tu. Alastu birabbikum, Allah tanya. Qalu bala syahidna. Tapi bila hidup di alam dunia macam tak ada Allah. Macam tak kenal. Bila ada masalah risau tak tentu hala, lepas tu mengutamakan dunia, kadang membesarkan benda yang Allah tak suka, mana tak kenal tu. Maka tujuan Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf 172 dan kita mulakan pendahuluan dengan mukadimah ini je mas sekalian, sebagai merenung kembali suatu ketika dahulu di alam roh kita pernah berjanji untuk taat setia. Lalu jangan kita khianati gara-gara dunia yang sementara ini. Maka caranya, mari sama-sama jemaah sekalian kita memantapkan perbahasan akidah tauhid yang menjadi tunjang perbahasan di akhir zaman. Apatah lagi akhir zaman ini cabaran yang utama adalah cabaran keimanan. Ya ini apa? Ragu tentang masa depan, apa nak jadi ini, ya Allah. Sebut ke Allah tapi ragu. Sebut ke Allah tapi risau. Sedangkan bila sebut Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Macam mana maksudnya? Susah ni. Kadang-kadang orang sebut Allah jangan risau. Allah ni tak bayar lagi. Aduh, Allah tu tak settle lagi. Sebut juga Allah. Tapi tak tenang pun, tak kenal lah tu. Sebut je lah. Kenal tidak. Sebut siapa yang pergi ceramah tu. Entah. Nama. Ataupun sebut nama, tak kenal orangnya. Nama Farid Abu Aulia. Aku macam pernah kenal nama ni. Padahal orangnya bagi ceramah ke depan. Contohlah. Macam itulah mas sekalian. InsyaAllah kita sambung perbahasan ni pada perjumpaan yang akan datang. Kita berhenti dekat pendahuluan pada muka surat 11. Kita akan sambung pada pembincangan akan datang. Dan suka saya ulang lagi sekali, para jemaah yang dapat, yang mana khatam perbahasan kitab ini, Tuan Guru Dr. Neo Syukri Newan berbesar hati untuk menganugerahkan sijil penghargaan. Panggil ijazah sana ilmu lah. Dan agar kita yang mengaji, kalau tanya ngaji sifat tu, ngaji. Ada bukti ni sijil. Bukan senang dapat sijil sifat 20. Kitabnya ada kitab. Kita boleh ajar anak kita, isteri kita. Yang mana orang lelaki wajib, perkara wajib yang kena ajar tauhid ke anak, isteri. Sepatutnya ini mesti diwajibkan bagi lelaki lah terutama. Kerana dia ada kewajipan untuk mengajar anak isteri. Jadi insyaAllah siapa yang khatam pengajian ni, walaupun kita hanya sebulan sekali, tapi insyaAllah pelan-pelan tak apa, maka habis Tuan Guru akan anugerahkan sijil anugerah. Wallahualam. Itu saja. Kita sambung pada perbahasan akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan. Dan kata-kata terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku lu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh perbahasan kita pada malam dengan tasbih kafar dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.